Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidah Kamarudin, 283423. Isu ataupun masalah yang telah saya pilih adalah perberhentian ataupun kehilangan pekerjaan sepanjang pandemik COVID-19. Semenjak pandemik COVID-19 di China dan seluruh dunia, kemelesetan ekonomi telah berlaku akibat daripada jangkitan virus yang boleh mengakibatkan kematian. Di Malaysia, ia terjadi pada hujung Februari 2020, di mana berlaku banyak syarikat telah memberhentikan pekerja dan mereka tidak dapat meneruskan ataupun melangsungkan kehidupan kerana kehilangan sumber pendapatan. Ini berlaku atas sebab ataupun waktu syarikat telah kehilangan modal untuk perniagaan mereka. Syarikat terpaksa tidak meneruskan operasi kerana kekangan di masa COVID ataupun ketika virus berlaku. Dan akhirnya, syarikat terpaksa mengecilkan perniagaan dengan memberhentikan pekerja. Bermulalah detik permulaan COVID-19. COVID-19 adalah coronavirus ataupun penyakit bercantik yang boleh menyebabkan kematian. Bermula COVID-19 ataupun coronavirus ini adalah berasal daripada Hubei, Wuhan di China ketika itu pada tahun 2019. Pandemik ini adalah satu penyakit ataupun gejala yang berjangkit yang menyebabkan kematian secara beramai-ramai dan akhirnya Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggelarkan coronavirus ini sebagai pandemik. Akibat pandemik COVID-19 yang berluasa secara berterusan, kerajaan menyarankan beberapa perkara bagi mengawal jangkitan terus berluasa. Antaranya adalah yang pertama adalah sekatan pergerakan, di mana mereka hanya dibenarkan untuk merentas daerah dan negeri pada jarak 10 km ketika itu. Seterusnya berlaku kuarantin, di mana mereka yang bekerja hendaklah melakukan pekerjaan yang rasmi iaitu kaki tangan kerajaan ataupun mereka adalah kategori keperluan pekerjaan yang diperlukan sahaja untuk bergerak. Seterusnya berlaku pengurungan, di mana pada sesiapa yang mempunyai jangkitan virus COVID-19 maka mereka hendaklah segera ke hospital dan dirujukkan oleh pejabat kesihatan ataupun perubatan dan mereka harusnya menjalani tempoh kuarantin ataupun pengurungan lebih kurang 14 hari tempoh aktif virus COVID. Saranan lain adalah penangguhan acara, mana acara yang tidak esensial ataupun tiada keperluan maka haruslah ditutup, seperti acara sukan, keagamaan, kebudayaan dan sebagainya. Antara lain adalah berlaku penutupan ekonomi, di mana negara telah membuat saranan ekonomi tertentu yang tidak perlu hendaklah ditutup operasi perniagaan mereka. Dan seterusnya adalah penutupan pintu masuk pelancong ataupun perniagaan daripada luar di pintu masuk Malaysia ataupun sekatan pintu masuk negara. Apabila negara terpaksa menyekat segala urusan disebabkan COVID ini, maka terjadilah masalah-masalah berikut. Pandemik telah membawa kepada gangguan sosio-ekonomi global. Ketakutan yang meluas risiko jangkitan virus yang menyebabkan kematian dan berlaku kekurangan bekalan yang telah mendorong pembelian panik. Teori maklumat palsu konspirasi mengenai virus ini telah tersebar secara dalam talian dan akhirnya berlaku insiden perkauman terhadap orang Cina, orang Timur ataupun Asia Tenggara yang lain. Antara masalah lain berlakulah sekatan pergerakan dan ekonomi. Tahun 2021, COVID-19 masih lagi menjadi isu kritikal yang perlu ditangani berterusan menggugat nyawa serta kehidupan manusia dan merencatkan usaha pemulihan ekonomi. Seterusnya, masalah itu menyebabkan berlakulah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 13 hingga 26 Januari 2021. Pelaksanaan PKP2 ketika itu bermulalah sekatan pergerakan negeri dan daerah. Perjalanan dihadkan semula sejauh 10 km daripada rumah masing-masing dan hanya 5 sektor ekonomi utama yang boleh dibuka ataupun beroperasi, iaitu sektor pembuatan, pembinaan, perkhidmatan termasuk pasaraya, bank, perkhidmatan kesihatan, perdagangan dan pengedaran termasuk perladangan sahaja yang dibenarkan dan ini merencatkan pertumbuhan ekonomi ketika itu. COVID-19 ini akhirnya
menyebabkan ramai pengusaha ataupun majikan terpaksa menutup operasi perniagaan. Lebih 100,000 perniagaan telah menghentikan operasi sejak tahun lepas hingga sekarang berdasarkan anggaran daripada Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS. Maka berlakulah perberhentian pekerja meningkat. Iaitu ketika itu MEF, Presiden Persatuan Majikan Malaysia, berkata pada tahun 2020 lebih 32,000 majikan terpaksa gulung tikar dan menutup operasi perniagaan, dan ketika itu antara 107,000 orang telah diberhentikan pekerjaan. Apakah langkah penyelesaian daripada pengurusan sumber manusia terhadap permasalahan perhentian pekerja yang telah berlaku sepanjang pandemik COVID-19? Dalam pengurusan sumber manusia, jika lebihan tenaga kerja berlaku akibat daripada bekalan yang melebihi keperluan, maka organisasi berhak untuk memilih mengecilkan saiz perniagaan ataupun syarikat melalui beberapa aktiviti yang berikut. Yang pertama adalah pemberhentian ataupun penamatan kerja, iaitu di mana ada waktunya organisasi tidak mempunyai pilihan lain selain daripada membuang pekerja untuk terus beroperasi. Jika tidak, kemungkinan syarikat akan menanggung sebarang kerugian ataupun berlaku penutupan operasi. Perkara lain yang boleh dilakukan oleh organisasi adalah pemberhentian ataupun pemisahan secara sukarela. Skim yang ditawarkan melalui pampasan bergantung kepada perkhidmatan ataupun jawatan yang telah disandang oleh pekerja itu sendiri, dan diberikan pampasan bagi mereka yang telah berhenti secara sukarela. Seterusnya adalah pengurusan akan mengambil aktiviti untuk persaraan awal, di mana satu cara yang biasa diamalkan oleh organisasi yang ingin mengurangkan jumlah tenaga kerja ialah menawarkan skim persaraan awal kepada pekerja-pekerja yang layak. Pekerja ditawarkan untuk menamatkan tempoh lebih awal daripada tempoh yang sepatutnya tanpa kehilangan hak-hak yang diberikan jika mereka bersara mengikut masanya. Seterusnya, pengurusan manusia boleh memilih untuk melakukan pembekuan pengambilan baru, di mana untuk mengisi jawatan kosong ataupun kekangan jawatan disebabkan oleh pemberhentian pekerja ataupun pertukaran pekerjaan ataupun sukarelawan daripada pekerja yang lama, terpaksa pekerja yang sedia ada di dalam bahagian ataupun organisasi melaksanakan kerja secara guna tenaga penuh. Antara lain, pengurusan juga boleh melakukan ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menstruktur semula kategori ataupun grade pekerjaan, menurunkan pangkat pekerja, menukar ataupun memindahkan pekerja ke bahagian lain ataupun subsidiari yang memerlukan pekerja mengurangkan beban tugas melalui perkongsian kerja dan memendekkan jam ataupun hari bekerja. Dalam fasa pandemik, akibat terlalu banyak organisasi ataupun syarikat yang telah menutup operasi perniagaan, kerajaan telah mengambil berat ataupun mengambil kira perkara tersebut sebagai perkara yang perlu dipertimbangkan, dan di mana pengurusan sumber manusia harus meneliti dan memastikan majikan yang telah memberhentikan pekerja ataupun ingin memberhentikan pekerja ketika itu hendaklah wajib melengkapkan ataupun mengemukakan permohonan PK pemberhentian pekerjaan dalam tempoh 30 hari sebelum notis diberhentikan, sebagaimana yang tertakluk di dalam Seksyen 63 Akta Kerja 1955. Apakah tujuan perkara tersebut dilakukan adalah memastikan hak-hak pekerja dibayar mengikut undang-undang dari segi pembayaran faedah penamatan kerja, notis penamatan ataupun lain-lain faedah kewangan termasuk pampasan. Seterusnya, majikan yang gagal mematuhi peruntukan undang-undang yang ada atau melanggar peruntukan di bawah akta tersebut apabila disabitkan kesalahan, mereka boleh dikenakan tindakan melebihi RM10,000 bagi setiap kesalahan. Pandemik COVID-19 ini telah mengakibatkan pengangguran ataupun peratusan pekerja yang menganggur telah meningkat ketika itu. Dan antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan, terutamanya yang pertama sekali kepada pihak kerajaan ketika pandemik COVID-19 adalah pandemik COVID-19 telah mengakibatkan peratusan pengangguran telah berlaku. Maka beberapa cadangan untuk penambahbaikan, terutamanya pertama sekali adalah kepada pihak kerajaan, adalah mereka perlu
tingkat kemelesetan ekonomi di peringkat global dan mereka menukar kepada satu pelan baharu, iaitu Malaysia sendiri telah melaksanakan satu pelaksanaan PPN, iaitu pada pertengahan 2021, bulan Jun 2021, Malaysia telah melancarkan Pelan Pemulihan Negara kepada 4 fasa bagi tujuan kehidupan kembali normal ke fasa masa akan datang. PPN strategi adalah keluar daripada pandemik COVID-19 dan peralihan fasa PKP secara berperingkat. Seterusnya, pada Ogos 2021, kerajaan juga melonggarkan sekatan dan membenarkan lebih banyak sektor perniagaan memulakan semula operasi di bawah satu fasa PPN yang terpakai kepada mereka yang lengkap, terutama yang telah menerima vaksin. Seterusnya, lanjutan kerajaan juga telah memperkenalkan satu pakej rancangan yang berjumlah 225 bilion dengan suntikan fiskal 25 bilion dalam usaha membantu rakyat dan perniagaan yang mengatasi segala kewangan terjejas sepanjang PKP sebelum itu. Antara pembiayaan 4 rancangan ekonomi yang berlaku ketika pandemik adalah pakej rancangan bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai yang bernilai 15 bilion. Seterusnya, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi Pemerkasa 20 bilion, program strategi Pemerkasa Rakyat dan Ekonomi Tambahan Permekasa Plus 40 bilion dan seterusnya pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi Pemulih 150 bilion. Seterusnya adalah cadangan penambah baik ataupun pemulihan bagi pihak majikan ataupun pengusaha, organisasi dan syarikat. Mereka dalam mengambil kesempatan untuk menerima bantuan keuangan bagi membersihkan semula pulang modal perusahaan dengan bantuan rancangan ekonomi daripada pihak kerajaan seperti penjana, pemekasa, pemulih, program subsidi kepada majikan dan kepada insurans seperti insurans daripada pihak PKSO dan sebagainya. Ia adalah bagi memastikan pekerja sedia ada dapat meneruskan pekerjaan ataupun bekerja di syarikat mereka dan membantu ataupun menyokong kadar pengangguran yang tinggi akan berkurangan di masa seterusnya ataupun untuk kestabilan ekonomi. Majikan juga digalakkan untuk memberi bayaran tambahan kepada pekerja yang diarah menjalani kuarantin tetapi melebihi tempoh cuti sakit dan rawatan di hospital yang dibenarkan. Majikan perlu membayar gaji penuh kepada pekerja yang mendapat arahan kuarantin daripada pengamal perubatan berdaftar sekiranya mereka ke negara terbabit atas arahan kerja dan arahan majikan. Seterusnya, cadangan penambahbaikan ataupun pemulihan perlu diambil juga kepada pihak pekerja yang telah diberhentikan itu sendiri. Perberhentian pekerjaan hendaklah dengan pampasan. Majikan hendaklah membayar pampasan yang telah ditetapkan bagi pekerja yang bekerja mengikut tahun perkhidmatan mereka. Majikan perlu memastikan pekerja diberi peluang dan notis awal sebelum pemberhentian pekerjaan mengikut Akta Kerja tahun 1955. Pekerja juga boleh menuntut bantuan pemulih hilang pekerjaan dalam fasa pandemik yang diberikan oleh pihak kerajaan menerusi keahlian PKSO dan KWSP. Pekerja yang telah diberhentikan juga boleh merebut peluang untuk memulakan perniagaan baru dengan bantuan kerajaan yang mana kerajaan telah membuka peluang usahawan baru dengan sistem pendigitalan melalui geran-geran khas yang telah kerajaan wawarkan. Kesimpulan dan rumusan pengurusan sumber manusia adalah penggerak strategi jangka masa depan sesebuah organisasi. Dalam kegawatan ekonomi dan inflasi, beberapa perkara tidak dalam jangkaan boleh berlaku. Pengurusan sumber manusia adalah bahagian yang berkepentingan, bahagian pertama yang menjadi rujukan untuk pengurusan sesebuah syarikat. Peranan mereka adalah penting untuk mengatur perancangan dan strategi jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Perhubungan majikan dengan kesatuan pekerja, staf, bahagian pengurusan adalah diambil kira untuk menjaga hak asasi bersama antara majikan dan pekerja. Akhirnya, jika berlaku kerugian mana-mana pihak, maka ia adalah
adalah seimbang dan stabil, dan majikan ataupun pengurusan mampu mengawal ketidakstabilan ekonomi